Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton. Apa khabar? Kami ucapkan kepada anda. Kami berharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bukan saja sihat dari segi fizikal tapi juga sihat dari segi mental anda. Mungkin ada dalam kalangan penonton kita sekarang ini yang sedang menonton ini berada dalam keadaan stres, berada dalam keadaan kesedihan, apapun yang berlaku, senyumlah. Sedekahkan senyuman untuk diri anda sendiri kerana topik kita pada malam ini sangat penting iaitu berkenaan dengan sakit mental, antara kebimbangan dan juga solusi. Betul Munawar. Dan saya selalu ulang kata-kata Munawar dalam satu rancangan Diari Rawat ni. There is no health without mental health. Jadi penting untuk kita menjaga kesihatan mental kita. Bukan sahaja dari segi kesejahteraan ataupun kesihatan semata-mata. Malah kita kena tahu perbezaan di antara sakit mental, kesihatan mental, kesejahteraan mental dan sebagainya. Tambah-tambah lagi Munawar kan, dalam zaman sekarang ni kalau kita tengok dekat social media tu, pelbagai isu yang melibatkan dengan kesihatan mental semuanya dikaitkan dengan ini sakit mental, ini ada masalah mental, ini kesejahteraan mental, ada yang kes bunuh diri. Sebab itulah kami bawakan topik ini pada malam ini. Sebab apa? Kita nak tinjau sedikitlah berkenaan dengan statistik yang telah dikeluarkan oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2023 yang memperlihatkan seramai sejuta atau 4.6% penduduk Malaysia dikatakan mengalami isu kemurungan, dan statistik ini memperlihatkan peningkatan 2 kali ganda jika dibandingkan dengan tahun 2019. Lagi-lagi untuk berusia 19 tahun yang ke atas. Jadi perkara ini sangat merisaukan, khususnya dalam situasi semasa ini. Kita maklumkan kepada anda, topik pada malam ini bukan untuk orang yang mengalami penyakit mental semata-mata, tapi untuk kita semua, untuk kita cakna apa yang perlu kita sampaikan dan kenapa penting kita bawakan topik ini. Betul tu Munawar, dan penting juga untuk kita highlightkan pada malam ini bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, malah juga melibatkan golongan kanak-kanak, yang mana kalau kita tengok situasi zaman sekarang kan Munawar dan juga penonton di rumah, kanak-kanak juga kadang-kadang ada yang dia tantrum tu tak macam tantrum budak zaman-zaman dulu. Dia mengamuk, dia lain macam, dia ada yang tambah-tambah lagi kanak-kanak zaman sekarang dan juga remaja, ada yang sampai ketagihan pornografi, ada yang jadi over violence, terlebih ganas. Mungkin itu juga boleh dikaitkan dengan masalah kesihatan mental, yang mana pada malam ini kita akan bawakan tetamu yang akan memberi pencerahan kepada kita berkenaan dengan apa yang akan kita bincangkan, iaitu sakit mental dari segi kebimbangan yang kita risaukan dan juga apakah solusi yang boleh kita bawakan berkenaan dengan sakit mental ini. Ya, jadi kami harapkan anda semua setia bersama kami sehingga jam 10 malam nanti, kerana topik ini adalah topik untuk kita semua, untuk kesihatan mental kita bersama. Dan pastinya untuk kita memperhalusi, kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita di studio, iaitu Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Amir Nordin yang merupakan pakar perunding Sekretari Specialist Center UMSC. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Munawar, Nirwan. Okey Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Diari Rawat pada malam ini untuk kita sama-sama memberikan pencerahan kepada penonton, kepada masyarakat umum berkenaan dengan topik itu, sakit mental, kebimbangan dan solusi. Jadi sebagaimana mungkin doktor dah dengar kita punya mukadimah daripada kami berdua sebentar tadi doktor kan, berkaitan dengan isu semasa, keadaan semasa ni doktor. Bukan saja dari segi kanak-kanak masa sebut pasal berkenaan dengan pornografi tadi tu. Mungkin ada yang sering kali pada zaman sekarang menekankan work life balance. Penindasan daripada superior kepada kaki tangan bawahan dan macam-macam isu lagi. Ada yang masuk line tak bagi signal, kita horn sikit nak bagi dia alert, dia maki kita balik, saya tunjuk dari tengah lagi. Macam-macam isu doktor. Jadi mungkin doktor boleh terangkan dari skop yang pelbagai, yang terlalu luas ni, mungkin bagaimana doktor boleh menerangkan kepada penonton apakah yang dimaksudkan dengan sakit mental. So I think yang pertama, terima kasih di atas jemputan kerana memang sangat tepat pada masa ini kita membincangkan isu kesihatan mental. Yang pertama, kalau Munawar dan Nirwan tak tahu bahawa bulan Oktober ni merupakan bulan kesedaran kesihatan mental. Itu yang pertama. So saya memang sangat bersuka hatilah datang ke sini. Yang kedua tu, tema tahun ini adalah kesihatan mental di tempat kerja. So memang sesuai sangatlah kita datang ke RTM dan berbincang pasal isu kesihatan mental ini. Cuma Nirwan dia menakutkan saya. Dia punya skop tu daripada kanak-kanak sampai ke orang dewasa. So tak tahulah sejam ni kita ada ni cukup atau tidak. Tak cukup kita buat episod yang kedua doktor. Tapi yang penting tu macam tadi Nirwan katakan dan saya pun setuju bahawa dan telah pun diperkatakan bahawa isu
kesihatan mental ni macam Nira kata tu berbagai ya. I like the way that you said it, Munawar. There's no health without mental health. Tiada kesihatan tanpa kesihatan mental, kerana kalau kita tengok dari segi definisi kesihatan daripada Badan Kesihatan Sedunia, kesihatan ada 3 komponen. Kesihatan fizikal yang sering kita kaitkan dengan kesihatan, kesejahteraan sosial, dan yang ketiga yang sering kita lupakan tu adalah kesihatan mental. Bila ketiga-tiga ni ada, baru kita dikatakan dalam keadaan sihat walafiat. Kalau satu daripada 3 ni tak ada kebarangkalian kita ni dalam keadaan tidak sihat. Tapi kesihatan mental tu juga dia berbagai. Kalau kita tengok topik hari ni, sakit mental. Ada kawan saya cakap, Dr. Amir, why did you allow them to use sakit mental? Kerana that's mental hurt. That is probably macam ayat yang kita selalu guna kat kolokil lah, kat luar-luar tu kan. Tapi dia, kalau kita tengok isu kesihatan mental tu, mula-mula tu kesejahteraan mental well-being. Dia melipati semua. Dalam kesihatan mental tu ada kesihatan mental yang kita semua ada, positif atau negatif tu terpulang pada individu tersebut. Tapi jikalau individu itu dalam keadaan kesihatan mental yang tidak begitu positif, dia mungkin ada isu kesihatan mental. Ya, dan kalau dia tak berfungsi, memerlukan mungkin lebih bantuan, dia dah berpenyakit mental. Penting untuk kita lihat daripada segi seperti ini, kerana dia ada berbagai individu ataupun agensi yang akan membantu individu tu dari segi kesejahteraan mental, kesihatan mental, isu-isu kesihatan mental dan penyakit mental itu juga. Mungkin kita akan huraikan sedikit lepas ni. Itulah penting untuk kita berikan pencerahan kepada masyarakat. Yalah, bila kita bawakan topik berkenaan kesihatan mental ini, ada yang beranggapan bahawa topik ini hanya untuk individu yang mengalami masalah penyakit mental. Betul. Hanya dikaitkan dengan individu yang mengalami masalah sakit jiwa ataupun dikategorikan mungkin sedikit konotasi yang negatif, iaitu gila. Tapi sebenarnya topik ini untuk kita semua. Ialah untuk anda yang mungkin mengalami kemurungan, kesedihan yang melampau pada ketika ini ataupun stres di tempat kerja. Jangan risau, malam ini doktor akan berikan solusi kepada anda bagaimana teknik untuk kita mengawal kesihatan mental kita supaya berada di paras yang terbaik. Okey doktor, kalau kita lihat dari segi statistik yang saya telah kongsikan tadi, dari tahun 2019 sehingga 2023 memperlihatkan peningkatan 2 kali ganda doktor. Sekarang ini memperlihatkan lebih daripada 1 juta penduduk Malaysia yang dikaitkan dengan masalah kemurungan dan juga masalah kesihatan mental yang lain. Bagaimana doktor melihat statistik ini dari segi peningkatannya dan mungkin kebimbangan kepada masa depan negara kita, doktor? Sebenarnya saya tidaklah begitu terkejut memandangkan ada satu episod besar dalam dunia yang berlaku di antara 2019 dengan 2023 iaitu COVID. Pandemik. Dan masa pandemik COVID itu kita lihat ada peningkatan yang mendadak di kalangan kesihatan dan kesejahteraan mental di kalangan rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, sebelum pandemik COVID, 1 dalam 3 individu atau 3 dalam 10 individu dikatakan mempunyai isu kesihatan mental. Tetapi semasa COVID itu, kita membuat satu kajian yang melibatkan populasi di Malaysia. Saya tak ingat berapa ribu orang kita kaji masa itu, tapi memperlihatkan bahawa kesihatan mental dalam keadaan yang agak membimbangkan, 1 dalam 2 pada masa itu. Disebabkan masih ingat masa COVID itu banyak isu-isu kan, isu financial, isu kekeluargaan, isu pembelajaran dan berbagai lagi. So kita tahu ada segmen dalam kalangan rakyat Malaysia kita yang mempunyai tekanan pada masa itu, tekanan yang agak melampau untuk setengah individu yang menyebabkan kesihatan mental mereka tergugat. So tentunya sewaktu COVID itu dah dekat 2 tahun kita mengalami pandemik tersebut, dia akan berterusan sedikit dan masih kita buat bancian untuk National Mobility Health Survey. Saya memang jangkakan bahawa peningkatan, cuma kita tak tahu berapa tinggi. Yang macam Munawar kata itu memang betul lah, membimbangkan. Dia 2 kali lebih daripada yang kita lihat sebelum zaman COVID. Dan itu baru kemurungan.
Kita belum lagi tengok dari segi aspek-aspek lain. Seperti tadi yang Nirwan katakan tadi, yang kita nak bincangkan sedikit mengenai kanak-kanak. Kita lihat dalam masa COVID itu, peningkatan isu kesihatan mental di kalangan kanak-kanak memang meningkat. Saya ni doktor psikiatri orang dewasa. Tetapi semasa COVID itu memang kita lihat banyak anak-anak kita kesihatan mental mereka terjejas, di mana kita lihat dari segi produktiviti sekolah pembelajaran menurun, isu dari segi behavior atau kelakuan yang tidak begitu positif, maka mereka mencari, masa itu ibu bapa mencari apa dipanggilnya, perawat. Dan walaupun saya ini tidaklah melihat kepada kanak-kanak, tapi kesian melihat ibu bapa yang kadang-kadang tak tahu nak pergi ke mana, maka kita akan dapat terpaksa merawat mereka juga pada masa itu. So kita dapat lihat bahawa disebabkan oleh COVID itu memang peningkatan, dan bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia kita lihat peningkatan kesihatan penyakit kesihatan mental ini terjadi pada Malaysia. Okey, baik doktor. Tadi di awal tadi doktor ada sebut tema untuk sambutan bulan kesedaran kesihatan mental ni adalah kesihatan mental di tempat kerja. Betul. Doktor. Jadi ramai yang saya jamin di kalangan penonton di luar sana mempunyai isu berkaitan kesejahteraan diri mereka di tempat kerja, terutamanya melibatkan dengan majikan, dengan rakan sekerja dan sebagainya, sehingga ada yang menyebabkan tidak mampu untuk dapat mesej WhatsApp daripada bos pun dia tak boleh, dia jadi stres, dia rasa murung, dia rasa depres. Mungkin kat situ doktor, mungkin doktor boleh memberi sedikit pandangan kepada penonton berkenaan isu tersebut, situasi tersebut, yang mana adakah isu itu serius, perlu dia ambil pendekatan mendapat khidmat nasihat daripada pakar, ataupun boleh diuruskan secara sendiri. So yang saya memang yalah, kita betul-betul seronoklah mendengar tema tahun ini, isu kesihatan mental tempat kerja, kerana isu kesihatan mental tempat kerja ni memang dah lama. Dan terutama ni kita lihat yang paling tinggi semasa zaman COVID tu. Because semasa tu kita semua terpaksa bekerja di rumah, satu cara kerja yang baru untuk banyakkan kita, dan ada banyak isu-isu seperti kita bincang tadilah, isu dari segi finance, peralatan dan sebagainya yang mungkin menyebabkan kesukaran untuk individu itu bekerja. Dan disebabkan oleh itu produktiviti individu itu terjejas. Tapi kita perlu ingat juga ada kalangan pekerja kita sepatu itu nak masuk kerja pun melalui online, bekerja online. Betul. Dan berurusan dengan orang lain online. Tak pernah jumpa orang sebenarnya. Dia online semua, semata-mata Zoom dengan team dan contohnya. So tentunya untuk mereka yang lebih cenderung suka berjumpa dengan orang macam kita ni, stres tu dia meningkat. Dan isu di tempat kerja ni adalah stres yang paling tinggi. Yang kedua adalah isu tidur. Dan kita tahu isu stres ni kalau kita tak jaga, dia mungkin akan mengakibatkan seorang pekerja itu mendapat burnout. Dan kalau kita tak jaga individu itu dalam keadaan burnout, maka individu itu boleh mengalami isu masalah kebimbangan atau keresahan, kegelisahan dan juga kemurungan. Ini yang biasa common lah. So dari segi impak kepada pekerja tersebut tentu dia tinggi, tapi lebih tinggi kepada organisasi tersebut. Dan kalau kita melihat kepada kerajaan contohnya, kepada kerajaan tersebut lah, kerana produktiviti pekerja ni akan mengurang. Yeah? So dia punya players tu memang beramai, individu tersebut, bos dia, majikan dia, dan juga of course organisasi dia lah. So stres itu berada di mana-mana. Kalau boleh kita nak stres yang positif supaya kita dapat bekerja dengan lebih baik, lebih produktif. Lebih produktif. Yang kita tak nak tu stres yang melampau yang mengakibatkan produktiviti itu tergugat. Dan tema untuk tahun ini lebih kepada menumpukan kepada kita mengenali stres tersebut. Betul. Dan apakah yang kita boleh lakukan supaya individu, organisasi, majikan contohnya untuk mengurangkan stres yang negatif ini dan meningkatkan stres yang positif tersebut. Okey, itu yang akan kita bawakan kepada anda seperti pencerahan doktor tadi, iaitu stres itu ada di mana-mana. Yang paling penting adalah bagaimana untuk kita mengawal stres, kita menukar stres tersebut menjadi sesuatu yang lebih positif untuk menjadikan kita lebih produktif, khususnya dalam persedaran kita ini. Okey, kepada anda semua, sekiranya mempunyai sebarang persoalan, pandangan ataupun ingin berkongsi pengalaman, anda boleh terus saja ke Facebook rasmi kami Berita RTM. InsyaAllah kita akan ajukan bersama dengan pakar kita di studio pada malam ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam Diari Rawat.
cabaran yang kami tempuhi semasa mengambil spesimen adalah kawasan atau tempat lokaliti yang perlu kita sampai untuk pengambilan spesimen tersebut. Kita terpaksa berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu. Contoh hujan yang sangat lebat, risiko pokok tumbang, angin yang kencang, semuanya terpaksa dilalui. Selepas penilaian tersebut, kita boleh kategorikan kepentingan dan ke rarity, berapa jarang spesies tersebut dijumpai. Dari sana kita boleh senaraikan mana yang perlu diberi penekanan pemeliharaan. Kita senaraikan dalam senarai yang kita panggil red list. Maksudnya dia perlukan perhatian. Mewarnaimu hanya di TV1. With expansion of digital landscape, cyber threats are increasing exponentially. Together, we must prioritize and protect the protection of our citizens from cyber exploitation related to terrorism, trafficking in persons, and various cyber and transnational crime. Pada peringkat awal, saya merasakan mungkin ada sedikit resisten daripada pihak industri. Memendekkan tempoh kita antara keupayaan kita untuk melihat ancaman keselamatan cyber kita. Untuk menggubal satu perundangan yang khusus, pindaan kepada perundangan sedia ada sahaja tidak mencukupi. Infrastruktur maklumat kritikal negara adalah nadi demi kelangsungan sektor penting negara. Melindungi entiti seperti RTM dan sektor-sektor kritikal lain adalah teras ketahanan negara daripada ancaman digital. Saudara-saudari, ini yang Deepawali Nal Batukal. Bagi seluruh jentera kerajaan dan rakyat, saya ucapkan kepada semua penganut Hindu di Malaysia, selamat menyambut Hari Kebesaran Deepawali. Hari ini menanda dari sudut sejarahnya dan pengajaran ialah kemenangan dari kezaliman, kegelapan kepada cahaya, kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan kita sambut dengan meriah di kalangan rakyat Malaysia dari berbagai kaum, berbagai agama, sama-sama sambut kemeriahan dan kegembiraan. Terima kasih. Nalri. Okey, kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Topik yang kami bawakan pada malam ini adalah sakit mental, antara kebimbangan dan juga solusi. Seperti yang saya war-warkan, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun ingin berkongsi pengalaman, boleh sahaja ajukan di Facebook Berita RTM. InsyaAllah kita akan ajukan bersama dengan pakar. Kita nak lanjutkan perbincangan, Doktor. Okey, Doktor, bila kita bicara berkenaan dengan kesihatan mental ini, kita nak bantu masyarakat. Betul. Bagaimana untuk mereka mengenal pasti, nak ketahui adakah mereka ini mempunyai masalah kesihatan mental. Bagaimana kayu ukur dekat situ, Doktor? Jadi mungkin Doktor boleh berikan penerangan di. So memang itu kadang menjadi soalan tercepu mas lah. Susah kita nak mengenali, tetapi dengan ada program seperti Diary Rawat ini, kini lah at least di bandar-bandar, bukan saja di tempat saya bekerja tetapi juga di tempat rakan-rakan bekerja, memang kita lihat bahawa golongan muda terutamanya dan ibu bapa baru ataupun yang taklah begitu senior memang dah datang ke depan untuk mendapatkan rawatan jikalau ada perubahan sama dari segi emosi mereka ataupun dari segi tingkah laku. Kita dah lihat orang datang ke depan lebih senang daripada dahulu. Semasa saya dalam training dahulu, kalau kita nak lihat, biasanya akan dibawa oleh orang. Contohnya saya tidak sihat, tidak mengenali simptom-simptom yang umum, tetapi memandangkan saya dalam keadaan mungkin sama ada membahayakan diri saya sendiri ataupun mungkin membahayakan individu lain, maka contohnya Munawar sendiri yang bawa saya datang ke hospital. Tapi kita lihat isu seperti itu semakin lama semakin sedikit dan ramai yang datang ke depan. Dan biasanya mereka akan datang dengan masalah emosi
Kebanyakan ni masalah murung seperti kita bincang tadi. Kadang-kadang kebimbangan yang agak lama dan yang kurang tapi juga ada datang adalah kelakuan yang aneh ataupun berbeza. Contohnya daripada seorang yang peramah dia menjadi seorang yang bercakap cepat ataupun cepat marah contohnya, ataupun yang lebih prominent atau lagi senang kita lihat kelakuan dia totally change, berubah terus ya. Ataupun macam kita sering dengar lah yang dikaitkan dengan ayat gila tersebut tu mungkin berkata-kata seorang diri. So ini akan menjadi antara simptom yang lazim kita orang datang ke depan ya. Tetapi kita lihat juga dengan peningkatan terutama di bandar dengan isu kesihatan mental, dah datang mereka untuk isu stres yang melampau, stres di tempat kerja, kadang-kadang dari segi masalah tidur dah datang juga ke depan sebagai simptom pertama untuk disaring jikalau ada mempunyai isu kesihatan mental yang lain. So kadang-kadang bila kita berjumpa dengan individu seperti ini, mereka tidak ada masalah kesihatan mental rupanya, tetapi dah ada sedikit apa dipanggilnya awareness tu lah, untuk kesedaran datang ke depan. Tapi masih lagi kita perlu membuat banyak program seperti ini. Kerana walaupun ada kita lihat benda ni meningkat dalam setahun ke setahun, tetapi ramai juga yang akan datang untuk pertama kali dibawa oleh individu, dibawa oleh polis, dibawa oleh rakyat biasa kerana kesihatan mental yang tidak terjaga. Dan masih lagi seperti kita lihat dalam surat khabar individu yang mencederakan diri sendiri, maka kat situ kita lihat bahawa kita belum lagi sampai tahap yang kita hendaki. Masih banyak kerja yang kita perlu lakukan untuk membawa rakyat untuk mendapatkan saringan kesihatan mental jika mereka perlu. Dan mungkin juga doktor kita boleh kaitkan pandangan doktor sendiri berkaitan dengan mungkin ada sesetengah individu yang mempunyai mungkin masalah dari segi kesejahteraan mental, isu kesihatan mental dan mungkin mempunyai penyakit mental dengan keadaan yang berbahaya. Mungkin dia membahayakan diri sendiri dan juga mungkin lebih teruk membahayakan orang lain. Betul. Jadi apa pandangan doktor berkenaan dengan? Saya rasa kalau dalam isu ini memang dia memerlukan perawatan ya. Jikalau individu itu membahayakan diri sendiri ataupun individu sering mereka akan dibawa untuk mendapatkan rawatan profesional. Kita tak begitu risau, cuma yang saya rasa perlu lebih banyak kesedaran adalah nak menangkap ataupun mengenal pasti individu tersebut sebelum benda itu berlaku. Dan kadang-kadang kita akan dapat lihat beberapa simptom-simptom dan signs yang sebelum mereka melakukan seperti itu. Contohnya perbezaan dari segi tingkah laku. Ya, seorang yang bercakap banyak tiba-tiba senyap. Mungkin perlu ada yang bertanya, adakah anda okey atau tidak contohnya. Ataupun dari segi produktiviti kerja yang dulu tip-top tiba-tiba dah menurun dengan teramat sangat. Ataupun mungkin dari segi cara kita berpakaian, terurus cantik seperti ini tetapi tiba-tiba dah jadi compang-camping. So ini merupakan simptom atau signal yang kita boleh lihat sebelum situasi yang kita tak ingini itu berlaku. So yang perlu itu kita perlu peka. Perlu tahu bahawa ini merupakan satu simptom atau sign yang menunjukkan individu itu berada dalam keadaan kesihatan yang tidak positif dan dalam isu ini kesihatan mental yang kita bincangkan. So kalau kita dapat tangkap individu itu sebelum mereka tak terurus dan terus sakit, maka lagi banyak yang kita dapat lakukan untuk mereka. Untuk membantu. Satu dari segi individu tersebut. Kedua itu dari stigma rakyat tu. Yang kita risau tu stigma. Besar, yang berterusan, doktor. Betul. Kalau kita bercakap seperti yang doktor nyatakan tadi kan, kita perlu peka, ialah orang sekeliling perlu peka dengan individu, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita sekiranya mengalami simptom-simptom perubahan seperti yang doktor nyatakan tadi. Jadi kita perlu bantu mereka. Tapi permasalahannya doktor, kadang-kadang bila bercakap berkenaan masalah mental ini, kadang-kadang orang sekeliling suka menjauhkan diri doktor. Betul. Mereka beranggapan masih lagi dengan stigma bahawa orang yang mengalami masalah kesihatan mental ini adalah orang yang berbahaya, orang gila, sakit jiwa dan sebagainya doktor. Betul. Jadi
kenapa dari dahulu sampai sekarang stigma tersebut masih lagi wujud, Doktor? Saya rasa stigma ni memang wujud bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia rupanya. Saya baru balik daripada satu persidangan di Itali dan isu stigma dan kesedaran mental masih dibincangkan walaupun di negara barat. Dan baru tadi saya ada satu pesakit daripada Saudi dan saya bertanyakan isu stigma, sama juga di sana. So isu stigma ni bukan saja di kalangan rakyat kita tetapi di kalangan rakyat-rakyat di seluruh dunia. Dan saya rasa kebanyakan adalah kebanyakan stigma ini berlaku disebabkan oleh kekurangan ilmu dan juga pengalaman. Kerana saya katakan sebegitu kerana macam saya kata tadi, dalam masa 5 atau 6 tahun dengan bantuan seperti rakan-rakan macam Munawar dan Nirwan di RTM ni, kita dapat lebih banyak program kesedaran mental, maka dah nampak orang datang ke depan. Kalau kita berbanding dengan 10 tahun lepas, memang lagi dahsyat situasi ni. Betul. Tetapi stigma tu masih ada kerana mungkin kita dapat satu populasi yang berbahasa Melayu contohnya atau bahasa Malaysia. Tetapi bahasa-bahasa lain mungkin tak tersampai. Ataupun yang sukakan RTM akan melihat RTM tapi kalau you tak dapat tengok rancangan kita malam ni, terlepas pengetahuan tersebut. Maka di situ stigma akan meningkat. Dan kita pernah ada satu program 2 tahun lepas atau 3 tahun lepas bersama dengan Kementerian Kesihatan yang dipanggil Let's Talk. Di mana talk tu T-A-L-K, cakap dalam bahasa Inggeris. T tu tell someone your problem. Cakap masalah anda kepada individu. Yang saya selalu kata, tell someone that you trust your problem. Takut ada isu-isu sensitivity terlepas. Ya? Yang kedua tu ask for help. Mintalah tolong. Jangan malu untuk minta tolong. L tu listen without judgment. Dengar tanpa prejudice. So kalau kita ni merupakan individu yang di-trust oleh seorang individu tu untuk bercakap masalah dia, dengarlah tanpa prejudis ataupun prasangka. Ya? Dan yang keempat tu yang saya rasa paling penting lah. Know where to find help. So satu isu yang sering stigma ni adalah kerana bila orang tu dah luahkan perasaan dia, kita tak tahu simptom, maka kita takut dengan apa yang diperkatakan. So bila dia cerita kat kita, Munawar, aku dengar suara Munawar. Kau dengar suara bila? Malam aku dengar tidur aku dengar suara. Kita rasa takut lah. Kita rasa takut. Jadi betul tak dia ni. Betul. Pengetahuan tak. Kalau kita pengetahuan tersebut, mungkin kita kata mungkin nak kena jumpa doktor ni. Walaupun ada isu-isu dalam budaya kita yang mungkin boleh menjelaskan, tetapi kita yang mungkin berpengetahuan kata okey, kita cuba yang ni dulu. Kalau tak, kita jumpa doktor contohnya. So kita tak rasa tak. Kalau tak, kita first time dengar cuak juga kan. Malam dekat asrama contohnya. Kalau dengar kat asrama tu tengah gelap-gelap ni, tiba-tiba member kata, bro aku dengar suara. Tak terkejut kan? Betul. Pastilah akan terkejut kan? Sama juga dengan macam kalau dia kata aku ni rasa macam hidup tak bermakna lagi lah. Kita kalau dengar first time pun cuak juga sebenarnya. Itu kadang-kadang kita gelak jenaka tu actually kita rasa takut. So kita kau jangan cakap situ lah. Kan? So itu pun kalau kita ada knowledge tu, pengetahuan tu, maka stigma tu akan berkurangan. Dan tentunya kalau kita tahu mana nak cari bantuan, kita tak begitu kisah kalau individu mengatakan apa masalah yang dia ada. Seperti contohnya lah. Kalau ada kita tengah jalan-jalan, ada kawan kita rebah tiba-tiba. Saya rasa tentunya semua di kalangan kita ni tahu apa nak buat. Betul. Sebersikit pun kita tahu nak call 911. Betul. Paling-paling lah kan. Ataupun yang lebih ada pengetahuan perubatan tu mungkin dia tahu nak cari mana bantuan atau boleh buat CPR. First aid kit. First aid kit contohnya. Tapi saya katakan kat semua individu, kalau ada kawan tu cakap macam tadi lah, aku ni rasa macam hidup tak bermakna. Sekarang isu dia kita tanya di sini lah. Kita tahu tak dekat mana nak mendapatkan rawatan dan kita tahu macam mana kita nak bertindak apabila kawan kita berkata-kata sebegitu. So saya rasa kalau kita rasa kita tak sure, maka masih banyak lagi program kesedaran mental yang kita perlu buatkan. Betul, saya setuju. Untuk memperjelaskan situasi tersebut.
Itu juga penting untuk kita tahu langkah-langkah kecemasan sekiranya ada orang di sekeliling kita mempunyai masalah ataupun meluahkan sesuatu perkara yang mungkin luar biasa Munawar, yang mungkin kadang-kadang kita rasa macam dia ni betul ke tak betul ke, dan seringkali kalau dalam masyarakat kita suka mengkaitkan dengan bomoh-bomoh, dengan benda-benda yang tahyul. Itu pun mungkin juga kita akan dapat penjelasan daripada pakar kita sebentar lagi, yang mana kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi apakah rawatan, bagaimana seseorang itu didiagnose dan sebagainya. Tapi anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di dalam Dari Rawat. Kundasang adalah satu-satunya kawasan di Sabah yang menghasilkan sayur-sayuran beriklim sederhana dalam jumlah yang besar dan menjana kira-kira 10 juta ringgit dalam jualan bulanan. Kami tanam di sini berbagai jenis sayur, salah satunya tomato, kobis, capsicum, onion dan sebagainya. Kaedah aquaponic ini ialah kombinasi di antara dua kaedah pengeluaran makanan, iaitu aquakultur ataupun peternakan ikan dalam kurungan dan juga hidroponik ataupun penanaman tanpa tanah. Jadi kita gabungkan aquakultur dengan hidroponik tadi, maka dia jadilah aquaponik ya. Teknik tersebut ternyata lebih memudahkan dan sudah tentu menghasilkan keuntungan berlipat kali ganda dalam masa yang singkat. Azizul Jolirin dan Apis, dua petani muda yang wajar dijadikan contoh kepada generasi muda masa kini. Mewarnaimu hanya di TV1. Ikut rasa binasa, ikut hati mati. Itulah pepatah Melayu yang sering kita dengar ketika dilema dalam membuat keputusan sepanjang kehidupan. Pilihan yang harus kita ambil tidak boleh dilakukan hanya dengan naluri, tetapi perlulah dilakukan dengan ilmu, fakta dan data. Ikuti perbincangan mengukir kehidupan dalam Forum Perdana Ehwal Islam Khamis ini jam 9 malam hanya di TV1. Selamat menyambut Deepavali. Semoga cahaya perayaan ini menyinarkan kegembiraan, kedamaian dan keharmonian untuk semua warga Malaysia Madani. Deepavali non-vertical kepada semua penganut agama Hindu. Dari saya, Zahid Hamidi. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan ubat-ubatan untuk rawatan vertigo. Pernah tak anda rasa diri atau ruang sekeliling anda berpusing-pusing walaupun ketika itu anda dalam kedudukan yang statik? Jika ya, inilah vertigo. Vertigo bukanlah sejenis penyakit, ia satu gejala yang terjadi apabila terdapat gangguan pada mekanisme keseimbangan badan manusia. Terdapat dua jenis vertigo, iaitu vertigo central iaitu berpusat dan vertigo periphery. Vertigo berpusat terjadi apabila terdapat masalah pada bahagian otak tertentu seperti cerebellum dan brainstem yang mengawal keseimbangan badan. Punca utamanya adalah migraine, penyakit multiple sclerosis, stroke dan juga tumor. Vertigo periphery pula terjadi apabila terdapat gangguan sistem di bahagian dalam telinga iaitu vestibular dan saraf yang menghantar maklumat ke otak. Ini menyebabkan otak menjadi keliru dan mencetuskan vertigo. Terdapat dua kaedah rawatan untuk vertigo iaitu rawatan menggunakan ubat-ubatan dan bukan ubat-ubatan. Rawatan vertigo berpusat bergantung kepada punca masalah tersebut. Sebagai contoh, kalau vertigo terjadi disebabkan oleh penyakit migraine, maka rawatan serangan akut dan pencegahan migraine diperlukan bagi memberikan
kelegaan yang segera dan membantu untuk mengurangkan tahap kesakitan serta kekerapan serangan migrain. Bagi masalah vertigo periferi pula, terdapat 2 kategori ubat yang digunakan untuk menghilangkan gejala vertigo, iaitu ubat perencap vestibular dan ubat antiemetik. Ubat perencap vestibular yang utama adalah antihistamin dan benzodiazepin. Ubat-ubatan ini hanya boleh diambil apabila gejala vertigo muncul. Sekiranya ubat-ubatan ini diambil secara berterusan, ia boleh menghalang proses adaptasi sebelum jadi otak terhadap input vestibular yang baru yang boleh memburukkan lagi tahap gejala. Ubat antiemetik pula digunakan untuk merawat gejala loya dan muntah. Ubat ini perlu digunakan secara berhati-hati, kurang kemungkinan terjadinya kesan sampingan extrapyramidal seperti kekejangan dan pergerakan otot di luar kawalan. Ubat steroid methylprednisolone diberikan untuk mengurangkan keradangan dan mempercepatkan proses penyembuhan fungsi vestibular. Jadi, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center MPCC di talian 1800 886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Dan jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk hebahan dan informasi terkini. Jika pesakit mengalami vertigo setelah pengambilan sesetengah jenis ubat-ubatan, jangan terus berhenti makan ubat tersebut tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi. Segeralah berjumpa doktor untuk pemeriksaan lanjut dan dapatkan nasihat supaya kesan sampingan dapat diatasi dan pemilihan ubat yang lebih sesuai dapat diberikan kepada anda. Okey, itu tadi berkenaan dengan kapsul farmasi, cara-cara untuk merawat vertigo. Dan kita nak teruskan perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan topik kita iaitu sakit mental. Terlebih dahulu saya nak sampaikan kepada anda kenapa pentingnya kita bawakan topik ini adalah berkaitan dengan statistik yang dikeluarkan iaitu masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak menyaksikan peningkatan daripada 7.9% pada 2019 kepada 16.5% pada 2023 dan ini memperlihatkan satu daripada 6 orang kanak-kanak mengalami masalah ini. Jadi doktor, berikutan dengan statistik ini, kita nak kaitkan dengan media sosial doktor. Sebab memperlihatkan daripada statistik ini iaitu peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak meningkat berikutan juga trend peningkatan penggunaan media sosial. Ialah kalau kita lihat sebelum ini ada dalam kalangan remaja, seorang pempengaruh yang mengambil keputusan untuk menamatkan riwayat dia disebabkan oleh impak daripada buli cyber yang berlaku. Jadi budaya ini perlu kita hentikan. Bagaimana pandangan doktor? Memang kita perlu hentikan, tetapi malangnya disebabkan sekarang ni dah dunia digital, maka saya rasa kita perlu juga mengatasinya dengan mengadaptasi dengan situasi kini lah. Saya pun terdengar pasal isu individu yang mengambil nyawa dia sendiri dan kita pun ada satu mesyuarat bulanan di Kementerian Pengajian Tinggi baru-baru ini saya dapat hadir di mana YBM Menteri Pengajian Tinggi juga cakna dengan isu ini. Maka cyberbully ini kalau ikut dari segi statistik ni yang terbaru lebih kurang nak dekat 2 dalam 5 individu merupakan mangsa, kebanyakannya adalah wanita tetapi juga anak-anak muda lelaki juga terlibat dan impak ni memang sangat tinggi. Ada satu kajian menunjukkan bahawa mangsa cyberbully juga menjadi pembuli pada masa akan datang. So dia jadi satu vicious cycle yang berulang ya. So maka kita memang perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi isu inilah. Dan kami di peringkat Universiti Melaya terutamanya juga peka dengan isu ini kerana memang sering kita diminta untuk menghuraikan isu ini. In fact dalam masa 2 minggu ni dah 2 rakan-rakan saya juga memberitahu isu kesedaran dari segi cyberbully ini kerana kita dapat lihat bahawa jikalau mangsa itu tidak kita jaga maka ada banyak isu kesihatan mental yang akan berlaku pada anak tersebut ya. Yang pertama adalah segi kelakuan yang berubah. Kedua adalah dari segi produktiviti sekolah yang menurun dan kadang-kadang kita risaukan terutamanya bagi anak-anak yang besar sikit isu penagihan juga boleh berlaku ya. Dan kalau kita tak jaga maka individu ni boleh sampai ke peringkat penyakit mental, biasanya murung dan juga gelisah antara 2 penyakit mental yang sering dikaitkan dengan masalah cyberbully ya. Dan kalau individu itu dalam keadaan murung
maka yang kita risaukan yang teramat sangatlah untuk individu tersebut adalah macam kisah ni lah, kisah bunuh diri disebabkan keadaan mangsa tersebut. Tetapi kita juga perlu ingat bahawa kadang-kadang tak sampai ke peringkat penyakit pun, kerana disebabkan oleh tekanan, stres yang melampau tadi, dan anak-anak yang mungkin tidak dapat tahu cara mengawal. Ya, kanak-kanak beza dengan orang dewasa. Betul. So maka dia akan melakukan benda yang mungkin dia tak sedar bahawa benda itu berbahaya, tetapi apabila dilakukan menyebabkan kecederaan pada diri ataupun kesukaran pada orang lain. So kat sinilah yang kita risaukan isu cyberbully tersebut. Bukan kata isu cyberbully saja, Doktor. Mungkin sekarang ni dengan teknologi terbaru, teknologi AI, baru-baru ni ada kes di luar negara seorang kanak-kanak lelaki bunuh diri sebabkan kecewa, patah hati dengan kekasihnya, merupakan sebuah AI. Dia bercinta dengan AI yang membentuk seorang selebriti, dan kemudian dia umur belasan tahun dan dia decide untuk mengambil nyawa sendiri. Itu kita nampak satu isu yang sungguh serius. Yang pasti kita perlukan satu topik, satu hari membincangkan topik berkaitan dengan bagaimana isu digital ini, isu cyber ini mampu mempengaruhi perkembangan minda kanak-kanak maupun golongan dewasa, Doktor. Betul. Nak berbalik pada tema apa kesihatan mental di tempat kerja, Doktor. Saya ada satu kepada anda semua yang mungkin ada persoalan, teruskan bertanya di Facebook Live Berita RTM, dan saya ada persoalan ini adalah PM tepi, Doktor. PM tepi. Dia berbunyi hampir sebulan. Saya mengalami gangguan tidur dan setiap pagi akan rasa berat hati untuk mulakan kerja. Apabila ke klinik GP, General Practitioner, doktor sarankan untuk saya berjumpa dengan pakar psikiatris. Berdasarkan referral letter, saya mengalami frequent insomnia dan anxiety with work. Sekarang saya di tahap apabila supervisor chat ataupun call, dada rasa sesak, terus jadi anxiety, rasa gelisah, dan saya akan terus ignorekan dia. Adakah saya memang dah mental, dan adakah orang yang menyebabkan saya mengalami situasi ini juga mempunyai masalah mental? Apa yang perlu dilakukan? Sama ada perlu berjumpa dengan doktor psikiatri ataupun boleh merawat secara sendiri, Doktor? So ini memang soalan yang sering kita dapati apabila kita membuat program bersama dengan tempat kerja. Bukan benda yang isolated, tapi agak lazimlah kita dengar. So ada dua isu di sini. Apabila individu itu dah mula mengalami gangguan, di mana produktiviti kerja dah mula tergugat, maka individu ini tentunya dah mula mempunyai isu kesihatan emosi, Dan jikalau dia tak biarkan, apabila kita dengar simptom tadi, dia mungkin dah ada sedikit simptom-simptom gelisah di situ. Dan saya risau bahawa jikalau tidak diberikan apa-apa bantuan, maka kegelisahan itu akan berterusan dan mungkin akan menyebabkan produktiviti kerja menurun, dan itu menjadi satu penyakit lah di situ. Tetapi apa yang kita boleh lakukan di sini adalah, yang pertama, jikalau tempat kerja ini ada ni yang kita panggil employee assisted program, program untuk apa dipanggilnya, pekerja. Kadang-kadang ada company yang ada employee assisted program, maka bolehlah penelpon kepada kaunselor ataupun clinical psychologist yang biasanya bekerja di AAP tersebut. Dan biasanya untuk company-company ini, program itu adalah sulit dan tidak melibatkan pengurusan company itu. Dia merupakan satu macam CSR ataupun program untuk company tersebut untuk membantu pekerjanya. Kalau tak ada AAP di tempat kerja, saya sarankan juga kalau ini tidak melibatkan bos ataupun company besar sedikit, dia tentunya ada bahagian semua manusia. Dan di situ biasanya ada kaunselor yang bertauliah. So mungkin di situ boleh mendapatkan bantuan. Dan of course yang ketiga, jikalau tak dapat bantuan di situ, terpaksa pergi keluar, dan di situ boleh dapat sama ada bantuan dari segi kaunselor, psikologis ataupun di hospital dengan doktor psikiatri. So ada beberapa peringkat yang boleh
pekerja tersebut mendapatkan bantuan. Okey. Tapi doktor, kadang-kadang ada dalam kalangan kita menyedari mempunyai simptom-simptom berkaitan dengan masalah kesihatan mental ni kan. Tapi malu nak jumpa dengan kaunselor sebab malu nak cerita hal peribadi, aib sendiri katanya. Itu jadi permasalahan juga. Saya nak kaitkan juga dengan persoalan yang diajukan oleh penonton kita di Facebook Berita RTM. Menarik persoalannya daripada Atika MY. Hai doktor, kawan saya ada simptom masalah mental dan dia menyedarinya tapi enggan mendapatkan rawatan klinikal sebab bimbang ada rekod sebagai pesakit mental. Apa perlu saya buat untuk bantu beliau? Itu yang jadi kebimbangan doktor. Ramai yang tak mahu ke hadapan berjumpa dengan pakar perubatan sebab tak mahu ada rekod bahawa pesakit mental, takut nanti tak dapat kerja. Jadi, mungkin doktor boleh ulas perkara ini. So yang pertama, jikalau terima kasihlah kepada Atika atas soalan yang telah ditujukan itu. Memang satu soalan yang biasa kita dengar. Jawapannya yang pertama adalah inilah yang kita bincang tadi, isu stigma tu. Stigma bukan saja dari segi penyakit tersebut tapi mendapatkan rawatan yang mungkin dapat membantu individu itu pulih daripada penyakit tersebut. Kalau individu itu merupakan seorang pelajar, maka kalau di IPTA ataupun IPTS ada unit counselling yang boleh kita pergi dan sama juga is private and confidential dan ada kaunselor di situ yang dapat membantu individu tanpa perlulah seorang pelajar itu berasa takut. Kalau di tempat kerja dan ingin mendapatkan rawatan di luar, we can also assure that the consultation atau konsultasi tersebut adalah juga private and confidential. Maka tiada rekod yang akan dibincangkan, dibicarakan kepada majikan ataupun orang ramai kecuali jikalau pesakit itu sendiri mahukan isu itu dibawa ke luar. Sama juga dengan penyakit lain, sama ada penyakit jantung, penyakit diabetes. Walaupun kita sering dengar macam dia normal, tapi itu satu juga penyakit yang kita mungkin tak nak war-warkan. Tapi tak ada pula orang rasa malu nak pergi ke hospital dan juga ke klinik untuk dapatkan rawatan. Because jikalau anda ada penyakit jantung, ada juga kerja yang mungkin akan terjejas disebabkan oleh penyakit tersebut. Tapi tak ada pula kita fikir 3 kali sebelum kita nak pergi bahawa kalau aku pergi ni ada orang akan tahu, orang tahu tak dapat kerja. So sama juga kita percaya bahawa hospital, doktor, klinik yang kita jumpa itu akan protect maklumat kita dan macam itulah kita akan protect dan kita tak akan keluarkan apa-apa maklumat kecuali jikalau pesakit itu sendiri nak mengeluarkan maklumat tersebut dan itu pun kepada pesakit selepas mendapatkan konsen untuk menulis laporan perubatan tersebut yang hanya diberikan kepada individu tersebut. Itu penting dia kan, untuk kita faham bagaimana proses itu berlaku. Yang penting juga kepada, bukan kata kepada pesakit mental itu, malah kepada kita semua yang mungkin kita nak dapatkan diagnose, nak dapat khidmat nasihat, kaunseling daripada pakar, tapi kita takut dia akan menjejaskan, mencalarkan reputasi kita di masa akan datang, terutamanya bagi yang untuk mendapatkan kerja ataupun dapatkan tukar company baru dan sebagainya. Tapi itu juga penting. Penerangan doktor, saya cukup suka apabila doktor kaitkan dengan masa pergi buat cek jantung tak pula fikir kan apa di segi reputasi yang boleh dikaitkan dengan diri kita. Itu juga satu yang sangat penting. Dan dari segi rawatan ni doktor, kadang-kadang ramai yang tidak mengerti ataupun tidak faham apa sebenarnya yang berlaku apabila seorang pesakit. Contohlah saya sendiri doktor, saya ada isu dan saya berjumpa dengan Profesor Madya, Dr. Amir Siddiq. Doktor, saya meluahkan segalanya A sampai Z. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di dalam bilik rawatan itu doktor? Ni macam juga selalu macam satu black box kan. Kita tak tahu apa yang berlaku kat belakang tu. Kita pun takut. Yang satu isu penyakitnya. Yang kedua nak pergi jumpa dengan perawatnya. Yang ketiga bila dah jumpa tu apa berlaku di sebalik pintu tersebut. Dan kadang-kadang ada pula doktor yang kata okay, Nirwan you can come in, Munawar you stay outside. So lagilah member tertanya apa berlaku kat dalam ni. Betul. So kita masih lagi doktor perubatan. Kalau berjumpa dengan doktor psikiatri, saya cakap sebagai pakar psikiatri lah. So kita masih lagi doktor perubatan di mana kita akan masih juga bertanyakan apakah masalah utama yang individu itu mengharungi. Dan kita akan cuba mendapat penjelasan yang sebaik-baiknya dari segi isu yang dibawa keluar. Dan kemudiannya kita juga akan melakukan saringan
kita panggil mental state examination untuk melihat kepada individu perwatakan individu tersebut. Dan ketiga, lepas tu kita kadang-kadang akan melakukan juga saringan fizikal. Kerana ada penyakit fizikal yang mungkin boleh menjelaskan simptom-simptom penyakit ataupun simptom yang anda datang tadi yang anda rasakan bahawa ada penyakit mental. Dan jikalau kita dah tahu bahawa ini adalah penyakit fizikal, maka perjumpaan kita hari ini adalah saringan dan kita akan rujuk kepada pakar yang sepatutnya. Jikalau kita nampak tak ada isu kesihatan fizikal, maka komplain yang diberikan adalah satu isu kesihatan mental, maka di situ mungkin kita akan membincangkan diagnosa dari segi apa yang dibincangkan. Kalau kita tak jelas lagi, kita akan panggil rakan sekerja, ahli keluarga, mungkin cikgu kalau kanak-kanak untuk sedikit lebih penjelasan. So masa itulah mungkin kita panggil Munawar boleh masuk dalam berjumpa dengan kita semua dengan konsen Nirwan supaya kita dapat membincangkan apa yang dibimbangkan oleh kawan ni menyebabkan you datang ke klinik saya contohnya. Dan apabila kita dapat semua maklumat tersebut, satu diagnosa akan dikeluarkan dan di situ kita akan mungkin melakukan beberapa ujian. Kita masih doktor perubatan ni. So kadang ada ujian darah, kadang tanya, "Dok, kenapa kita kena buat ujian darah? I come to see you for a mental health problem." Kerana mungkin ujian darah itu akan menjelaskan simptom tersebut. Dan kadang-kadang ada juga yang buat scan kepala juga, nak pastikan supaya tak ada barah otak dan sebagainya. Apabila diagnosa dah ada, baru kita akan merawat. Dan rawatan dia berbagai. Satu mungkin dari segi perawatan perbincangan, percakapan, psikoterapi, dan ketiga ubat-ubatan. Okey, doktor. Kita akan memperhalusi berkenaan rawatan seketika nanti yang akan kami bawakan kepada anda, termasuk juga berkenaan dengan teknik-teknik sekiranya anda mengalami masalah seperti stres, bagaimana teknik yang terbaik, terpantas yang boleh anda lakukan untuk kita mensejahterakan mental kita. Semuanya selepas ini dalam Diari Rawat. Setinggi-tinggi tahniah kepada Radio Television Malaysia RTM kerana telah memenangi sebanyak 26 kategori dalam Anugerah Seri Angkasa 2024. 11 kategori TV, 14 kategori radio, dan 1 kategori media baru. Tahniah kepada para pemenang. Yang terbaik hanya di RTM. Teman setia anda. Tindakan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang adalah untuk memastikan pengusaha sentiasa mematuhi standard dan piawaian halal yang telah pun ditetapkan. Tapi, kenapa setiap hari kita tengok kes semakin lama semakin banyak, lebih banyak isu-isu berkaitan halal yang timbul? Adakah kerana tak ada pemantauan ataupun penguatkuasaan itu lemah ataupun longgar? Rasanya mesti longgar ni, tak berapa ketat ni. Tapi, mesti ada juga yang dijalankan. Kalau ikut kata buah mulut di media sosial, katanya mungkin kerana longgar. Tapi kita tak nak dengar buah mulut itu, kita nak dapatkan kepastian. Jadi jom bersama dengan kami saksikan My Halal dengan topik perbincangan longgar atau ketat setiap Jumaat jam 6 petang hanya di TV1. Mewarnaimu hanya di TV1. Program-program menarik menanti anda di TV1. Bertemu kembali di dalam panorama. Saya Harid Daniel. Setiap Isnin 10.30 malam hanya di TV1. Mewarnaimu hanya di TV1. Ngauman menggerunkan. Kini bertandang di Stadium Paroi Negeri Sembilan merancangkan Liga Super 2024. Mampukah skuad Hobeng Jang Hobeng melumpuhkan serangan Harimau Selatan? Jumaat
1 November, Negeri Sembilan FC bertemu Johor Darul Tanzim. 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Okey, kembali kepada Kedari Rawat. Doktor, tadi sebelum kita berehat, kita ada Munawar ada menyebut beberapa perkara berkenaan dengan apa yang kita boleh lakukan. Apa rawatan kecemasan sekiranya kita dah ada rasa macam anxious, dah rasa macam kemurungan, dan bagaimana kita boleh buat. Sebab kita tahu ramai sekarang ni dia lebih memilih untuk healing dengan cara tersendiri berbanding dengan berjumpa dengan pakar. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan. So saya kasih 3 lah. Dua untuk mencegah, satu untuk merawat. Okey. Yang free. Percuma saja. Percuma, tetapi sukar nak buat. Yang pertama, tidur 7 hingga 8 jam. Setiap hari, pastikan. So, tanya di sini boleh ke tak? Tapi itulah satu cara evidence based. Yang kedua, exercise, bersenam. Zone 2, 150 minit seminggu. Ya. Kalau nak rawat individu itu yang mungkin mengalami simptom murung yang kecil-kecilan, 30 minit sehari, zone 2. Okey. Dan jikalau individu itu mengalami isu kebimbangan, kegelisahan sekarang ini ataupun dah rasa tak begitu seronok, yang ketiga yang perlu kita memahirkan diri adalah breathing exercises atau teknik nanti perawatan. So biasanya kita akan memastikan supaya breathing itu breathing tummy breathing. Ya. Dan individu itu melakukan 5 minit untuk 5 minit lah jangkanya. So kalau kita buat satu demonstrasi seketika boleh buat, untuk 15 saat. Pertama, satu tangan dekat dada, satu kita hand ajak sekali penonton untuk ikut serta sama-sama. One hand on the chest, one hand on the tummy. Yang kita nak ni tummy breathing. So kita akan tarik nafas guna hidung. Tahan, lepas tu kita akan hembus. On the count of 5 or 1. So shall we start now? 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, hembus. 1, 2, 3, 4, 5. So buatlah 4 kali, 1 minit, 5 minit. Dan insyaAllah dia akan mengurangkan rasa resah, bimbang anda pada masa tersebut. Okey. Teknik tu antara teknik yang boleh kita aplikasikan. Ialah kot-kot lah kalau dekat tempat kerja tiba-tiba datang stres tu kan. Jangan lupa untuk teknik pernafasan yang doktor ajar tadi. InsyaAllah semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Jadi doktor, mungkin ada sedikit konklusi doktor berkenaan dengan topik kita pada malam ini. Kenapa pentingnya untuk kita menjaga kesihatan mental kita doktor? Saya rasa yang paling penting saya nak memastikan supaya semua rakyat Malaysia apabila ada individu yang mengatakan pada dia bahawa dia mengalami isu atau simptom yang kita rasakan adalah penyakit mental, kita tahu macam mana nak bantu individu tersebut. Saya rasa perlu kita semua mengetahui cara untuk membantu individu yang mengalami penyakit ataupun isu kesihatan mental. Okey, penting. Apa yang kita perlu tahu dekat sini bukan sekadar kita perlu cakna dengan diri kita, tapi kita juga perlu cakna dengan keadaan orang di sekeliling kita yang mana mungkin ada di kalangan ahli keluarga, sahabat andai, kawan-kawan yang mungkin ada masalah dengan kesihatan mental, kesejahteraan mental dan sebagainya, dan perlu untuk kita tahu bagaimana untuk kita mengawal keadaan sekiranya ada berlaku di sekeliling kita. Okey, apapun kita ingin ucapkan terima kasih kepada tamu kita iaitu Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Amir Nordin yang bukan pakar perunding Sekretari UM Specialist Center. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih. Dalam perkongsian pada malam ini memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita. Saya teringat ada satu kata-kata inspirasi ini iaitu bagaikan ombak yang tenang dan juga badai yang reda. Jiwa kita juga berhak untuk kembali damai. Jadi seperti yang kita sampaikan kepada anda, mental anda sihat, anda hebat. Betul. Jadi apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama kami di Kedari Rawat. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.